Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Usabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam siri pengajian pengurusan kehidupan dalam subtitle ataupun mauduk yang tajuk kupasan seterusnya adalah pengurusan risiko. Di bawah tajuk subtopiknya adalah pengurusan risiko. Baik. Ada yang kita biasa dengar pengurusan risiko ni, risk management ni, kita duk nampak risk management yang bagaimana nak urus risk pada bisnes, urus pada pengurusan yang berbentuk yang nampak. Sebenarnya bila sebut tentang risiko yang kita nak bincangkan, perkara yang dalam bahasanya di sebalik mata, di sebalik mata, kasat mata ni, pengurusan risiko yang jarang kita fikirkan secara mendalam. Sebenarnya risiko yang utama hidup ni apa? Apa risiko yang sebenarnya hidup ni? Risiko rugi bisnes ke? Risiko yang kita namakan kegagalan dalam pengurusan perniagaan ke? Risiko apa? Itu soalan dia. Memang kalau kita lihat pada sudut kehidupan yang zahir, memang risiko itu kita akan nampak kepada kerosakan. Risiko kecederaan, malah risiko yang paling tinggi itu kematian. Seperti COVID sekarang ni, pandemik. Dia pergi kepada risiko nyawa. Baik. Perbincangan kita, nama pun perbincangan hakikat kehidupan. Ada yang tanya, saya bukan kata ya penting kita ni berkitab. Orang kata rujukan kitab. Saya nak kata rujukan kitab kita Al-Quran. Itu rujukan yang utama. Kalau kita ngaji kitab lain tapi bersalahan dengan Quran, maka kitab itu kena tolak. Memang kita disajikan dengan pengajian kitab. Betul. Dan memang kitab dalam bahasa Arab, kadang ada kitab yang tak boleh pakai pun. Apa dia? Kitab telik kita panggil. Kitab yang menjangka-jangkakan masa depan. Dalam nama-nama kitab lah, tak payah sebut lah nama-nama kitab-kitabnya. Bahasa Arab kitab, bahasa Melayunya buku. Baik, rujukan kita buku ataupun kita hakikat kehidupan. Rujukan kita itu Al-Quran dan Sunnah. Kita banyak rujuk pada kitab yang banyak. Sudah pasti nak lebih tepat rujuk pula, rujuk yang kata apa, kitab bergerak. Tahu kitab bergerak siapa? Ulama. Kita nak rujuk beribu-ribu kitab tu memang tidak lah. Nampak? Ni saya bagi tip ni, bagi kaedah kepada semua yang menuntut ke ni sebagai pendakwah ke, satizah ke, guru ke. Kita jumpa guru. Kita tak sempat nak buka kitab. Wallahi. Ada satu kitab tu tebal. Tebal. Sebagai contoh.
Saya jawab, boleh tolong. Sekejap. Tolong ambil dengan kitab. Batu nawak. Batu nawak tebal. Sebelah dia. Sebelah dia. Tak, satu lagi. Tu. Contoh. Ni, kitab ni. Ni kita tak guna pun. Tak guna dalam syarah lah. Sebab nak tunjuk. Kalau kata, ni. Letak balik. Penuh meja. Tafsir Ibn Katsir. Contoh. Berapa jilid. Ni kalau kata. Kita ni memang takkan habis lah kalau nak kaji satu-satu ni. Tapi bila kita jumpa Al-Ulama Warasatul Anbiya. Itu kitab bergerak. Sebab tu dia panggil tahqiq. Kita kalau dah mahir kitab pun, kita tak boleh sebarang-sebarang kupas syarah kitab. Dalam Furu' Al-Masail, sikit lagi saya berhasrat untuk baca kitab Furu' Al-Masail. Kitab kuning, kitab lama, ditulis kembali oleh almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Nanti saya ada masa, saya tengah tengok balik. Saya buat murojaah tengok, kemudian baru cerita. Kitab Tazkiyatun Nafs, Dr. Said Awar. Itu sendiri pada kalam. Saya bersama Mufti Kelantan. Kalau hantar nak ngaji, nak kaji tentang hati, detail, Tazkiyatun Nafs. Tapi bukan kita boleh tegur-tegur baca begitu. Nampak? Bukan tegur-tegur begitu. Sebab tu kadang-kadang kita bila mendengar kalam ulama', itu nampak macam simple. Macam Allah, dia tak buka kitab pun. Jangan. Hati dia tu dah ada kulub tu, kitab dia dalam hati dia. Kita ni kitab kita kat kertas. Sebab kita ni pelupa. Nak salin kan. Tapi memang kena salin dulu. Tapi mereka bukan salin. Mereka meluahkan apa yang ada dalam kolbu pada kitab. Ni hebat ulama'. Sebab tu kena rujuk ulama'. Kena ada ulama'. Bukan main suka-suka baca, tidak. Apatah lagi pengarang. Tak semua, tak bermakna kita rujuk kitab, kita boleh ikut kitab. Kadang-kadang kita rujuk kitab, contoh Al-Quran. Dah rujuk Al-Quran pun menyimpang juga. Nampak? Dah rujuk Al-Quran pun boleh menyimpang juga. Sebab apa? Sebab tak ada guru yang memimpin Al-Quran itu. Al-Quran bukan kata sekadar baca dan tengok, oh saya dah baca Al-Quran. Itu bukan itu baca tulisan. Al-Quran itu hati. Khuluqul Quran. Hati yang bergerak. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Sebab tu kena berguru tu bermaksud apa? Kalam guru kita tu nampak simple. Tapi perbahasannya luar biasa. Dan yang paling penting, doa mereka. Guru utama mak ayah lah. Jangan sibuk berguru, bagi seorang lelaki terutama, dengan mak ayah, tidak dimuliakan. Tak boleh. Guru utama itu mak ayah. Apa yang ada pada guru ni? Barakahnya doanya. Dua ni. Sebab tu jumpa guru, bukan sekadar kita nak, orang kata apa, menumpang. Menumpang nama. Kadang-kadang orang nak berguru ni numpang nama. Tu betul kan niat. Nak pilih guru-gurunya hebat-hebat sebab apa? Berguru dengan siapa? Lepas tu ada orang tanya, Ustaz guru malas nak sebut nama guru tu. Kalau sebut orang, ni bukan calang-calang ni aku ngaji ni. Ngaji sebab orang. Ni masalah bukan sebab ilmu, sebab orang. Kerana ilmu tu kan tak ngaji dengan orang tak kenal pun. Tapi ilmu yang ada pada dia luar biasa. Orang tak kenal pun. Sebab ilmu tak mengenal orang. Ulang lagi sekali. Ilmu tak mengenal orang. Ilmu ni akan turun kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau hati dia bersih, maka turunlah ilmu tu sejernih air mengalir. Tapi kalau hati dia penuh dengan buruk, rosak, riak, maka hatinya itu, ilmu itu akan jadi ilmu yang itu kata ulama' tu. Ulama' tu bukan kata kita tuduh seseorang itu, individu itu. Ulama' itu sebagai contoh kita, saya, anda semua yang mengaji, hati kotor. Bila hati kotor, kita menyampaikan ada nafsu. Ada kepentingan. Bercakap atas kepentingan. Kempen benda yang dia suka je. Yang dia tak suka, dia tak sebut. Takut apa? Kena batang hidung katanya. Hati-hati. Ilmu tak mengenal orang. Ilmu milik Allah.
Dia boleh turun pada siapa-siapa. Yahdillahu nurihi may yasha. Jadi kita kena faham perkara tu. Sebab tu kita seringkali muzakarah. Dan ilmu tu berkembang. Sifat ilmu tu. Dia tidak statik. Dia tidak rigid. Apatah lagi berbincang soal agama. Dia berkembang luas. Agama itu syumul. Syumul ni apa? Meluas. Siapa yang mengaji agama, fikirannya makin sempit, makin terhad, makin ke belakang, makin jadi nak zaman kuno. Guru saya cakap, itu tak betul. Sedangkan zaman Nabi dah advance dah, naik burak. Nak cakap apa? Kegagalan sistem tu cerita lain. Itu kerosakan tangan-tangan manusia. Contoh macam ni, kita online ni. Ni online ni. Bayangkan. Kata, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ilmu online ni. Dapat daripada ketika Nabi SAW ditanya tentang Baitul Maqdis. Orang kafir Quraisy tanya, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni macam mana rupanya? Nabi mana sempat nak ingat. Macam kita lah selalu pergi masjid, pergi tanya tentang tiang masjid. Kita lalu pergi masjid, tapi pergi tanya tentang tiang masjid, mana mahu kita nak ingatnya. Jadi apa yang berlaku? Malaikat angkat ibaratnya Baitul Maqdis depan Nabi. Apa maksud angkat? Mirror kan. Kalau angkat masjid tu hilang lah. Ini mirror kan. Buat live streaming. Live streaming. Orang kata macam tu. Tu live streaming. Macam ni live streaming ni. Saya kat sini. Anda boleh nampak dekat sama mana-mana tempat. Ini kemajuan. Ini ilmu lah. Ilmu ni. Siapa yang buat ilmu ni berkembang? Manusia sendiri? Di mana kata manusia sendiri yang mengembangkan ilmu tu? Alamal insana ma lam ya'lam. Ilmu tu berkembang dengan kadar Allah yang berikan izin berkembang. Soal manusia salah guna ilmu, itu cerita lain. Itu Allah akan bertanggungjawabkan atas pengkhianatan yang dilakukan atas kelebihan yang ada. Allah bagi kelebihan pada dunia, digunakan untuk membuat kerosakan. Contoh Qarun. Allah bagi kelebihan pada dia, yang punya banyak harta, tiba-tiba buat pengkhianatan dengan pengakuan akulah yang berkuasa. Sebab tu jangan. Orang-orang sesiapa yang diberikan kelebihan, kebijaksanaan, anda sepatutnya paling dekat dengan Allah SWT. Kerana kelebihan itu bukan datang sendiri. Dia datang diberikan. Sesiapa yang diberikan kelebihan harta yang banyak, anda kena sujud banyak. Kerana harta yang banyak bukan datang dengan usaha semata-mata. Usaha ni semua orang nak usaha. Tapi belum tentu boleh dapat seperti mana yang diusahakan. Kalau tak usaha, itu lagi tak nampak apa hasilnya. Ini usaha pun belum tentu ada hasil. Yang berusaha, yang tak berusaha, lagilah tak nampak. Melainkan dia tu makam awliya. Awliya pun berusaha. Tapi usahanya sekali, nisbah satu. Sekali buat jadi, sekali buat jadi. Dia tak perlu buat banyak kali. Sebab makam awliya ni makam yang hati yang tiada kegentaran, hati yang tiada kerisauan, hati yang tiada ketakutan. Jadi buat dengan tiada ketakutan ni, hasilnya luar biasa. Kita ni masih takut-takut. Kahwin takut-takut. Bolehkah kita bahagia? Soalan. Sampai bilakah kita ini akan bahagia? Takut-takut. Bila meniaga dia takut-takut. Bolehkah untung? Dia penyakit takut-takut. Suruh takut, sungguh-sungguh tak mau. Jadi dia takut-takut. Bila takut-takut ni, hasilnya kita tahu dah apa jadi. Sebab apa? Pada hukum, pada kejadian adat, takut-takut hasilnya mesti akan gagal. Itu memang hukum adat. Buat kita ragu-ragu. Apa jadi? Mesti akan berlaku langkah sana, langkah sini. Akan berlaku pergeseran, kemalangan. Itu teori yang bukan lagi teori. Pasti jadi. Sebab tu Allah kata jangan ada keraguan. Sebab tu kena keyakinan. Kita orang beriman, dia bukan tiba-tiba usaha. Dia kena bina dulu yakin di dalam jiwa. Kemudian baru berusaha sepatutnya. Jadi ini soalan-soalan
yang mengundang kepada kerosakan. Sebab tu ilmu milik Allah. Orang yang Allah berikan ilmu, hilang ragu. Bagai contoh, orang yang ada ilmu ruqyah, Allah bagi dia kelebihan berubat. Bunyi-bunyi ke tengok signal, simptom-simptom, dia relax. Dia sebab dah tahu dah. Ni benda-benda ni lah ni. Okey, tak apa. Kita buat cara macam ni, cara ni, macam ni. Baca ayat ni, baca ayat. Dia dah tahu. Sebab apa? Siapa bagi tahu? Allah. Melalui ilmu Allah. Orang yang tak ada ilmu, ustaz ni apa ni? Oh, debarnya saya ni. Oh, saya ni. Sebab dia tak ada lagi ilmu tu. Tapi bila dia ada ilmu, hati dia lapang. Jadi memang kita bermula dengan tidak tahu. Malaikat yang banyak pun membuat satu kenyataan. Qalu subhanaka la ilma lana. Nampak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sebab malaikat dia mendahului, ibarat mendahului lah. Dalam surah Baqarah 30 tu. Malaikat mendahului satu kenyataan yang cuba dinyatakan, dilontarkan. Allah rakamkan dalam surah Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah manusia ni nanti akan buat kerosakan, kehancuran di muka bumi? Tak cukuppah kami ni yang bertasbih kepadamu? Ni. Kemudian Allah kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana. Allah kata dalam surah ayat 31, Allah ajar Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa aradahum al-malaikah. Allah ajar Nabi Adam, barulah malaikat terdiam. Ilmu. Sebab itu ilmu ni yang menghilangkan ragu. Ilmu apa? Ilmu yang membersihkan keraguan. Kepada apa? Kalau kehidupan, ilmu tentang kehidupan. Ragu tentang perbuatan, ilmu tentang perbuatan. Apa yang diragukan itu dah spesifik. Seperti manalah perbincangan kita pada pagi ini. Bagaimana kehidupan itu datangnya keraguan disebabkan oleh kecetekan, kedangkalan kita pada kefahaman tentang dunia itu. Itu yang kata jadi masalah tu. Sebab itu kalau kita lihat, dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sambungan kita, kalau kita lihat, bila sebut tentang dunia, itu sudah pasti sifatnya adalah sifat sementara. Bila sebut sementara, kita boleh nisbahkan perkaranya palsu. Atau bila palsu ni, penipulah. Perkara ni mesti diingat berkali-kali. Apa saja yang disebahkan pada dunia palsu dan penipu. Ini dalil banyak, terutama dalam surah Al-Hadid. Baik, cuma dalam konteks palsu dan penipunya dunia ini dihiasi dengan apa dia? Fitnah. Palsu atau penipu itu bukan nampak depan mata, tapi dia disaluti dengan keseronokan, keindahan. Fitnah yang keindahan. Keseronokan. Contoh keseronokan, kalau kita lihat pada kejadian seronok, contoh wanita. Oh, seronoknya ada wanita ni. Ini bagi lelaki. Nampak wanita seronoknya. Minta maaf, terbalik kedudukan. Seronok bukan pada wanita. Indah. Keindahan tu pada wanita. Ini keindahan ada wanita. Keseronokan itu pada harta. Fitnah. Sebab tu nak kata fitnah. Khair. Baik, bila kata sebut wanita dan harta ni merujuk tentang keadaan.
Wanita merujuk pada perasaan. Jadi dunia ni bermain dengan dua isu ni lah. Perasaan, keadaan. Dunia. Perasaan yang tidak ada asas kepada akhirat. Yang tidak bawa pada akhirat. Maksudnya kita masih lihat pada dunia je. Maka semua tu penipu. Wanita. Perasaan, kita tengok wanita, mula perasaan suka. Perasaan suka. Tengok indah, Allah sukanya lah. Sebab tu Nabi kata, dikahwini perempuan tu kerana 4 perkara. Li jamaliha, kerana cantik rupanya. Tengok, alah, hai, tak sejuk perut saya tengok. Perut tu sejuk. Hai, saya sukalah. Apa lagi? 5 liha, hartanya. Tengok, oi, ni dapat dia ni, senang hidup aku ni. Linasabiha, kerana keturunannya. Allah, bagusnya keturunannya. Tapi tiga-tiga tu semua nipu. Semua tak kekal. Yang kekal, lidiniha, agama. Nampak? Kalau dia punya perasaan suka itu kerana agamanya, apa dia, akhlak dia, perwatakan dia, maka itu yang kekal. Sama dengan keadaan, harta. Bila tengok pada harta, dia suka. Suka. Sebab tu kebanyakan promosi harta semua tunjuk yang suka. Dia tak tunjuk pada apa jadi pada harta. Apa dia? Lembaga hasil dalam negeri. Dia tak tunjuk sebalik tu. Yang seronok, kita boleh beli tu, boleh beli ni. Asset management. Dia tak tahu sekali lagi, laporan setiap tahun. Nganga dia. Dia tak cerita tentang kena bagi duit ke orang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia tak cerita tentang apa dia. Allah tanya dua. Harta ni, mana dapat, mana pergi. Antara satu-satu perkara yang dia tanya 2 kali. Mana dapat cantik dah. Pergi out. Gagal. Dapat out. Pergi betul. Salah juga. Dapat dengan duit curi. Pergi dengan sedekah. Infak. Sebab apa nak cuci? Cuci ustaz. Tak jadi. Kena juga. Dia kena dapat betul, pergi betul. Dapat betul, pergi betul. Sebab tu kena ingat. Suka-suka ni benda yang palsu. Perasaan nak kahwin. Bila perasaan suka, lawan tak suka. Bila tak suka, mentang-mentang lelaki boleh kahwin lagi. Sebab tak suka dengan yang pertama, dia cari pula nak kahwin yang nombor 2. Sebab apa? Nak cari balik yang suka tadi. Berlaku tak perkara yang sama nanti? Berlaku balik, nombor 2 pun tak suka. Itu jadi cerita Piramli, kahwin yang ketiga. Kalau 2-2 merajuk, anak kahwin 3, kita pun hangguk. Lepas tu kita pun pakai sepik. Kena pandai pembohong, kena pandai temberang. Kita pun pakai mazhab tu. Kita tak boleh transparent sampai kesudah isteri tak setuju. Kita kahwin dulu. Minta maaf kemudian nanti. Dia kena nak bertinju dulu. Ini masalah kehidupan ni. Dan semua keadaan ni saya nak simpulkan. Ini adalah perkara yang Dajjal akan gunakan. Jangan ingat Dajjal tu, kita selalu faham, Dajjal dia teori, gabungan negara-negara Pasifik, negara-negara G7, negara-negara ini perancangan itu, perancangan ini, banyak bunyi, kita pun, persiapan kita pun nampak hebat. Kita kena ada master plan, strategi 1, strategi 2, strategi 3. Yang benda yang basic pun dia tak boleh nak handle lagi. Sedangkan inilah yang Dajjal akan gunakan setiap hari. Senjata sulit dia panggil. Ni senjata sulit ni. Yang dibongkarkan hanya dengan pengajian yang mengkaji tentang kebenaran. Bukan mengkaji, kita tak mengkaji teori. Kita tak pergi mengkaji perancangan Dajjal. Kita tak kaji perancangan Dajjal. Buang masa nak kaji perancangan mereka buat apa? Kita nak kaji perancangan kita nak kembali kepada Allah tu nak buat apa? Kita nak kaji ni. Apa perancangan kita ni dengan Allah ni? Mereka perancangan Dajjal lah. Perancangan kita sebagai orang Islam ni. Apa kita nak buat? Maka kajilah tentang kehidupan. Kita kaji tentang
bagaimana nak kembali kepada kebenaran. Jadi ini yang berlaku. Apa yang berlaku, berbalik kepada fitnah tadi, dunia ni kita dah tahu palsu. Fitnah, keindahan, keseronokan itu semuanya palsu. Tetapi kita tertipu. Dan Dajjal yang namanya tipu tu, Dajjal tu tipu, Dajjal orang panggil. Dia akan gunakan dunia yang penipu sebagai alat atau senjata dia. Dan dunia yang besar adalah wanita dan harta. Selesai. Siapa yang berjaya keluar daripada dua fitnah yang besar ini, maka selamatlah dia daripada hal-hal yang lain-lain. Bukan kata tak ada fitnah lain, ada. Tapi ni fitnah jalan utama. Sebab itu tak usah cerita tentang perancangan-perancangan, tetapi dengan wanita masih tak boleh kontrol perasaan dia. Seorang suami masih tak boleh nak kontrol perasaan isteri. Isteri masih tak boleh kontrol perasaan dia. Suami tak boleh kontrol perasaan isteri. Maksud kontrol ni maksudnya, jangan sangka buruk macam ni. Ni apa cemburu-cemburu ni? Awak umur berapa dah nak cemburu-cemburu ni? Umur macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ke? Umur 18 tahun. 9 tahun, 18 tahun. Ini umur kata apa? Rumah kata pergi kubur kata mari ni. Nak lagi cemburu-cemburu, dia tak boleh buat satu instruction macam tu. Dan suami yang boleh bagi instruction begitu adalah suami yang berjaya menundukkan perasaan dia juga. Dengan apa? Dengan dunia. Dia tak ada perasaan risau dengan dunia. Ini baru apa sikit? Risau. Kita kena standby kewangan kita. Oh, kena risau ni. Oh, risau Ustaz. Saya tak tahulah boleh survive ke tidak di rumah tangga saya ni. Dia tak yakin bahawa kerisauan itu akan hilang dengan amalan. Patut beramal je lah. Buat kerja, kerjalah. Carilah kerja. Usahakan apa yang sepatutnya. Selagi mana tak buat benda yang haram. Appreciate, hargai apa peluang yang Allah bagi. Tu lah. Ini kerisauan itu nak lari, konon-konon nak lari pada Dajjal, akhirnya masuk ke Dajjal juga. Nak buat persiapan lari daripada harta ke harta juga begini. Apa dia? Masih risau harta. Dah tak risau Ustaz. Kami dah ada sistem perancangan kewangan kami sendiri. Apa dia perancangan dia? Masih sistem risau harta kan? Samalah. Ingatkan dah keluar pada kerisauan harta. Kalau masih risau dengan harta, ngaji lagi lah. Itu saya cakap. Ngaji. Terutama harta rumah tangga tau. Bukan harta yang besar-besar ni. Harta yang besar-besar tu, tambah lagi pengetahuan lagi. Ini harta yang basic. Urusan harta rumah tangga. Pun dia punya pening dia tak settle lagi. Belum Allah suruh urus harta yang melibatkan macam Nabi SAW, Baitul Mal. Belum lagi Allah suruh mengurus harta orang susah. Si pulan A susah, si pulan B susah, si pulan C susah. Rasa tak tidur malam. Mengenangkan kesusahan orang. Ini kesusahan sendiri pun tak selesai lagi ni. Ingatkan dah selesai. Dah ada duit pun, risau lagi. Risau jenis macam ni tuan-tuan, Dajjal suka. Dia cakap tuan-tuan. Dajjal suka. Orang lelaki yang risau tentang harta memang makanan Dajjal. Saya ulang lagi sekali. Tulislah statement ni. Orang lelaki yang risau dengan harta, apatah lagi tentang masa depannya, keluarga dia, ini adalah yang akan menjadi makanan ataupun orang kata apa? List target Dajjal. Sebab Dajjal ni dia kerja dia akan buat risau. Ini je. Risau. Ini agenda dia. Risau ni dengan keadaan macam kita bincangkan minggu lepas. Iblis, ingat Dajjal belajar dengan siapa? Iblis. Dajjal belajar dengan Iblis. Tok guru dia Iblis. Iblis mewujudkan, menimbulkan kerisauan pada Siti Hawa. Siti Hawa risau tak kekal di syurga. Maka apa yang Iblis buat? Makan buah khuldi. Nampak? Kita ni, Allah suruh makan di dunia,
apa saja yang halal dan yang baik. Jangan buat kerosakan. Jangan ingat kamu kekal di dunia. Kamu akan balik ke akhirat sana. Jangan cinta dunia. Iblis tak? Dia terbalik kan? Dia suruh risau yang mana? Kalau kamu nak kekal di syurga katanya, kamu kena cinta dunia. Kamu kena sayang dunia. Kamu kena takut tak ada duit. Dia manipulate. Sedangkan memang dunia ni memang tempat yang akan ditinggalkan. Tapi kita tak nampak. Dia tutup perkara tu. Dia tiupkan kerisauan. Sebab tu kalau kita lihat, mana-mana yang jumpa bincang dengan saya ke tentang fitnah akhir zaman ni, soalan pertama saya akan tanya tentang isteri dia. Lagi yang ada isteri 2, isteri 3. Saya akan tanya terang-terang, isteri macam mana? Madu okey tak? Tak okey, balik. Saya suruh balik lah. Tak okey lagi Ustaz. Tak okey lagi Ustaz. Apa sebab tak okey? Adakah sebab wanita tu sendiri yang tak nak ataupun kita sendiri yang risau? Lelaki sebab dia mula pun risau-risau, takut-takut. Risau tu takut-takut sebab tu kegolok pergi. Risau, isteri tak terima. Padahal isteri boleh terima. Tapi bagilah penjelasan. Kalau tak cukup satu penjelasan, 2, 3, 4, 5. Jelaskanlah sampai nampak. Dan yang penting jangan sebab tak suka isteri itu kahwin lagi. Ataupun buat isteri jangan rasa tak suka. Bermaksud apa? Kontrol lah perasaan dia. Balikkan isteri itu pada agama. Pemakaian dah macam orang agama dah. Tapi iman masih belum goyang. Masih belum ada di dalam dada dia. Tu dia. Ini kena faham. Orang perempuan, makanan Dajjal. Dengan kerisauan ni memang makanan dia. Sebab tu yang ramai akan jadi pengikut Dajjal tu wanita. Sebab apa yang senang nak dipengaruhi perasaan wanita? Perasaan apa? Risau. Kamu tak takut ke suami kamu kahwin lagi? Iyalah jemaah. Iya jemaah terus. Kalau kamu takut suami kamu kahwin lagi, kamu amalkan zikir ni ya. Zikir terus dia suruh amalkan. Amalkan zikir ya latif, ya latif, ya latif ya. Amalkan 1000 kali. InsyaAllah. InsyaAllah juga tu. InsyaAllah suami kamu tak kahwin lagi ya. Dajjal datang. Kamu tak risau ke nanti suami kamu tinggalkan kamu, nanti kamu tak ada duit? Risau juga. Tengok sekarang kes penceraian 71,000. Kamu tak takut kamu salah satu daripadanya? Boy. Apakah perancangan kamu, wahai jemaah? Kamu tak boleh harap kaliman. Kamu kena berusaha dengan kaki kamu sendiri. Dah kena syarah dengan si iblis, dengan Dajjal. Wanita pun, ya. Ya terus. Kamu tak risaukan dengan keadaan anak-anak kamu? Suami boleh cari ganti, anak tak boleh cari ganti. Biarlah kamu bercerai dengan suami kamu kerana pertahankan anak. Lain sekali anak pun tinggalkan mak. Jaga apa? Dah anak dapat isteri, nak berkepit dengan mak apa lagi? Anak yang dibelai-belai tu tinggalkan mak. Mak, saya dah kahwin dengan mak. Takkan nak kepit dengan mak je. Itulah. Mak itulah dulu mak tinggalkan buah kenapa? Tumbuh. Anak pula jenis anaknya anakku Sazali. Mak duduk seorang-seorang. Nampak? Jangan main-main. Sebab itu, penghuni kerisauan. Kerisauan. Ni saya cerita ni habis ni. Habis ni. Sebab tu kaedah kita, yang saya ulang dan saya tekan banyak kali, risiko yang paling besar tu risau dengan janji Allah. Allah dah menjanjikan bahawa setiap kebaikan dibalas kebaikan. Allah menjanjikan kepada amalan, yang siapa yang melakukan amalan, dijamin. Bukannya siapa ada isteri, bukannya siapa ada harta. Allah tak jamin. Bukan soal isteri ramai, atau isteri seorang, atau harta banyak, atau harta sikit. Allah jamin orang yang ada isteri 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, dia beramal. Dia risau tentang akhirat dia, bukan tentang dunia. Kerisauan ni, dia kena pergi kepada yang benar. Risau yang benar, akhirat.
Ini yang kita kena fikirkan. Adakah kita benar risau tentang akhirat? Ada satu kenyataan tu saya akan tulis balik, saya akan share balik. Saya tulis apa? Sanggup disusahkan. Tidak sanggup susah di dunia. Ayat dia. Tak sanggup susah di dunia, tapi sanggup diseksa di neraka sana. Kat dunia dia tak sanggup susah. Oi, saya kalau duduk dengan suami macam ni, memang saya tak sanggup lah. Saya kalau tak ada duit, tak boleh. Dia tak sanggup. Malah berusaha untuk tak nak susah dunia. Tapi dia tak pernah merisaukan keadaan di akhirat sana. Walhal sebenarnya, mari kita buat satu kesimpulan untuk hadapi permasalahan ni. Dia macam ni. Kerisauan tu memang akan wujud di dunia. Di dunia ini memang akan wujud risau itu. Risau dunia ni memang akan wujud. Contoh, tadi isu suami kahwin lagi. Maksudnya isu dia apa? Setia ke hujung nyawa. Hujung nyawa je. Upgrade risau ni, jangan fikir setia setakat di dunia. Pastikan setianya itu di akhirat sana. Di mana? Di syurga. Jangan sibuk nak pertahankan suami di dunia. Tetapi di akhirat sana, kamu tak jumpa dengan suami yang kamu sayang tu. Ustaz, saya sayang betul dengan suami saya. Sayang kamu tu sampai kamu tu jadi syirik. Sayang kamu tu sampai kamu tu menyangkakan kamulah satu-satunya kasih sayang yang ada atas muka bumi ni. Jadi syirik tak masuk juga. Sebab tu upgrade abang, saya risaukan kalau saya tak jadi isteri abang kat syurga. Baulah. Macam ni, 2 tangan, 2 jari tangan, 2 jari kaki. Suami pun dengar terkebil-kebil. Ya Allah, isteri aku. Abang dah menghalalkan saya di dunia ni bang. Saya bersyukur. Boleh tak lepas ni kita buat perancangan untuk abang jadi, bang saya ada satu permintaan bang. Apa dia mah? Saya nak abang jadi suami saya kat syurga. Dia dengar tu menyandar Bang Leman. Allah. Sebab dia pun tak tahu dia pun masuk syurga. Alamak, isteri aku ni kata. Dia risau. Boleh dah aku jadi suami dia ni. Tuan, kalau kat dunia pun dulu sebelum kahwin pun risau tak jadi. Tak jadi. Jadi tak kahwin. Jadi tak kahwin. Tengok-tengok kahwin dengan orang lain. Geram dia kawan tu. Janji kahwin dengan aku. Tengok-tengok kahwin dengan orang lain. Ni orang tak faham takdir ni. Dia tengok siap ambil gambar ni, ambil gunting, potong tengah-tengah. Geram kan. Ini dekat dunia siap berjalan beriringan, seiring dan sejalan, seindah bunga di taman berjalan. Kulu kili macam belangkah. Tiba-tiba tak akhirat tak jumpa. Cannot brain panggil. Walhal di akhirat di syurga itulah yang kita nak bersama kekal. Masa kahwin pandai pula awal-awal. Semua kita kekal di syurga. Jadi upgrade risau tu. Kalau ini berlaku, iblis pening kepala. Dajjal tak ada point lah. Dajjal tak ada modal lah nak buat gaduh. Sebab Dajjal ni dia akan gaduh hal ni. Dia sibuk nak suruh risau kat dunia. Ingat, suami kamu tu kasih setia dengan kamu tu. Jadi tolong jawab. Setianya suami aku tu bukan kat dunia sebab dia dah suami aku dah. Sekarang ni setianya adalah di syurga sana. Kau nak tolong aku beramal ke Dajjal? Cakap macam tu. Memang tak lah. Kalau tak nak, jangan masuk campur urusan aku nak setia di syurga sana. Pening. Suami pun akan cari jalan untuk setia kalau betul dia sayangkan isteri dia. Ini para suami, para isteri. Jangan melaung-laungkan erti cinta kalau tidak faham apa makna setia di syurga sana. Orang yang betul-betul cinta setia ni bertemu di syurga sana. Tak masuk syurga. Jemaah, ni kamu ke? Saya lah bang. Itulah abang dulu tengok saya sebelah mata kan.
Tapi abang tetap suka saya kerana Allah. Sekarang saya adalah wanita yang paling cantik atas syurga ni. Kena kat syurga dah boleh cakap lah macam tu kat syurga. Faham? Lepas tu tak kurang dengan Sulaiman juga. Si Jemah tercengang-cengang tengok Sulaiman. Itulah kamu ingat abang tak jadi hero. Kat syurga, casing semua lain lah. Memang tak sama punya. Memang dan paling hebatnya si Jemah takkan pandang lelaki lain lah. Dialah satu-satunya lelaki yang paling handsome kat atas muka, dekat syurga. Bukan bumi syurga. Walaupun ramai lagi tapi dah Allah buat dia tak nampak lain lah. Yang macam ada macam pakai tu. Dia focal point dia tu tak nampak lain. Hebat. Dan suami pun tak nampak lain. Nampak isteri dia tu je. Kat dunia ni tak usah cerita. Mata tengok depan. Dia ada anak mata kanan kiri tu pandang juga tu. Bercabang-cabang. 360. Kat dunia ni. Kalau ada pecah mata pun nampak lagi. Kat syurga tak pandang lah. Dia pandang yang mana Allah suruh pandang. Dan pandangan itu pula pandangannya takkan habis-habis. Pandang paling yang hebat kat syurga pula, makin pandang makin cantik, makin pandang makin cantik. Kamu ni Jemah, awak tak tua-tua, bang. Suara sama, cara cakap semua sama. Rupa berbeza. Bang, lupakah bang, kita kat syurga dah bang. Allah, syurga lah kan. Patutlah kamu ni makin lama pandang makin cantik. Dulu kat dunia cakap juga, tapi cakap nak jaga perasaan. Hai, Jemah abang tengok kamu ni makin cantik. Dalam hati, kalau boleh tukar jadi juga dah. Tapi kat syurga, tak. Cantik. Makin pandang makin cantik. Syurga ni, sifat dia, makin pandang makin cantik. Makin pandang makin cantik. Masya Allah. Dunia dah kan? Dunia makin pandang ada je tak kena. Allah dah lusuh dah. Apa lagi nak buat ni? Apa lagi nak touch up ni? Nak kena refurbish balik. Nak kena cat baru. Nak kena macam-macam. Tapi kat syurga tak. Dengan hanya pandangan, boleh mencantikkan. Allah bagi sifat tu. Pandang makin cantik. Makin pandang makin cantik. Makin pandang makin cantik. Itulah sifat syurga. Unlimited. Masya Allah. Jadi, tak risau kalau kita tak dapat perkara tu. Jadi, patut kita kena upgrade kerisauan kita tu. Upgrade alang-alang risau biar risau sungguh. Pernah kita bincangkan sebelum ni, alang-alang takut biar takut sungguh. Takut Allah hilangkan segala nikmatnya ada. Takut. Takutlah dengan Allah. Jangan takut hilang nikmat. Takutlah dengan Allah kerana kemurkaan Allah akan melenyapkan semua nikmatnya ada. Jadi, alang-alang takut murka biar takut pada murka Allah. Tu naik. Ya. Jadi, sama juga dengan duit. 3, sakit. Apa saja risau hal-hal dunia ni tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, upgrade. Duit ni susah kan? Susahlah tak ada. Maka kita upgrade. Di dunia tak ada duit susah. Di akhirat tak ada pahalanya susah. Jadi kita risau. Kita tukar tuan-tuan, kita tukar. Kita pegang duit, kita risau tak jadi pahala. Itu sebenarnya. Jadi, tak guna pegang duit, dia ayat begini. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Allah dah bagi kita pegang duit, tapi dengan duit itu, tak jadi pahala, ya Allah ruginya. Itu dia. Maksudnya, apa saja hal yang ada pada dunia ini, kena risaukan pahala atau tidak. Itu. Macam ni nak risau tu. Kita berfikirlah pasal dia. Ni pahala. Ya Allah mudah-mudahan. Ya Allah jadilah pahala. Mintalah. Ya Allah mudah-mudahan. Ya Allah apa yang aku buat ni jadi pahala. Ya Allah duit. Ya Allah mudah-mudahan. Ya Allah jadilah pahala. Ya Allah. Dan mudah-mudahan pun kenalah buat. Jangan mudah-mudahan je. Sebut je tapi tak buat. Susah kat dunia ni. Tak ada duit. Menung. Ya Allah kat syurga ni macam mana lah. Kat akhirat. Dan ingat, dekat syurga, tak pakai duit. Tak laku. Sebab Allah Maha Kaya. Semuanya ditanggung beres oleh Allah. 100%. Kalau kat dunia ni masih nampak lagi
kena ada duit. Walaupun duit itu hakikatnya dari Allah. Tapi di syurga, tak laku. Semua maha kaya sponsor. Allah dekat syurga, Allah nak tunjukkan sifat sebenarnya. Kalau maha kaya betul. Sampai Allah bagi yang paling maksimum. Masya Allah. Cantik-cantik betul. Bukan tipu-tipu punya. Sebab cantik yang tak habis-habis. Kaya yang tak miskin-miskin. Sihat yang tak sakit-sakit. Muda yang tak tua-tua. Allahu Akbar. Sebab apa nak nisbahkan sifat kekal Allah? Allah tu maha kekal, qadim. Kekal. Bila kekal, dekat dunia ni bukan sifat yang boleh dizahirkan kekal. Sebab dunia sifat binasa. Jadi bersalahan Allah nak kekalkan dunia. Sebab dunia ni sifat dia Allah dah maktubkan dalam Al-Quran binasa. Yang Allah dah nyatakan itu adalah syurga. Dan juga sifat menghukum Allah yang muntakim. Sifat qahar Allah. Sifat yang Allah nyatakan asma' husnanya, Allah nyatakan pada neraka. Kalau seksa, seksa kekal. Sebab tu dekat syurga nanti, dekat akhirat sana, divide, terbagi kepada dua terus. Sakit, ni cara kita fikir tuan-tuan. Ni cara kita faham, kena faham begini insyaAllah. Sakit, nikmat. Kita nisbah kepada nikmat. Dekat dunia, dua-dua ni ada. Malah bersebelahan ni, ibarat dia Allah angkat tirai ni, boleh bertukar bila-bila masa. Dia macam tu. Kat dunia. Sebab tu kadang-kadang orang risau sakit. Sebab hilang nikmat. Bila dapat nikmat, risau sakit. Benda ni tak boleh lari. Sebab dia tak ada pembeza. Dia bersertanya. Kadang-kadang serentak berlaku. Sebab tu dunia ni ujiannya kat situ lah. Dua-dua ni ujian. Yang boleh membezakan ni nanti adalah kembali kepada akidah. Bila dia berlindung dengan Allah, ya Allah, aku berlindung daripada kemudaratan. Aku berlindung, ya Allah. Ya Allah, kurniakan nikmat. Sebab kalau duduk kat dunia, dua-dua dia. Baik. Di syurga, di akhirat, yang berlaku. Di akhirat, tidak nyaman yang mulia Allah Ta'ala, Allah divide terus. Sakit, nikmat. Kekal. Sakit itu neraka, nikmat itu syurga. Dan di antaranya itu ada a'raf, ada pemisah. Al-a'raf, tembok pemisah ini. Inilah puak kanan, ini puak kiri. Dan sepatutnya segala apa yang sakit di dunia kena nisbahkan sakit di akhirat sana. Segala nikmat yang di dunia kena nisbahkan nikmat di syurga sana. Kita kena upgrade perkara tu tuan-tuan. Itu cara dia. Hidup ni antara sakit dengan nikmat. Dan Dajjal, dia akan risaukan kita dengan dunia ni. Jadi bila kita nak lari atau keluar daripada fitnah itu, kita kena risau, letak pada akhirat. Adakah aku ni sakit yang kekal dan kita nak nikmat yang kekal? Jadi bila kata sedang sakit, katalah, sekarang ni diuji sakit di dunia. Apa yang kena buat? Ya Allah, sesungguhnya sakit ni menggambarkan keadaan sakit di neraka sana. Ujian sana, ya Allah, lindungilah aku.
lindungilah aku daripada kesakitan yang kekal di sana. Maka sakit, bila kata sakit di dunia, maka kesakitan itu adalah menghapuskan dosa. Ada jalin lain. Penghapus dosa. Sebab itu, sebenarnya menyemulakan Allah Ta'ala. Ini antara praktis. Kalau kita pergi hospital, rumah sakit, hospital. Tengok. Sebab tu sakit di dunia, kalau pesakit, kita dalam bahasa kita panggil pesakit. Tapi in English, patient. Sabar. Jadi, bila kata sabar, sabar tu penghapus dosa lah. Sebab sabar, sebab sakit ni akan hilang. Yang tak hilang bimbang dosa. Tapi Allah gantikan sakit itu dengan hapus dosa. Bila hapus dosa, ke mana perginya? Nikmat lah. Syurga lah. Hapus dosa ke syurga lah. Tu dia. Sebab tu kalau kita pergi hospital, tuan-tuan, itu satu gambaran sempat sakit. Sebab tu kita akan renung, kita muasal. Sebab tu disunahkan untuk ziarah orang sakit. Sebab nak mengingatkan kita, bukan mengingatkan orang sakit dah, mengingatkan kita yang sihat. Sakit ini benda yang kita tak nak sebenarnya. Dan sakit inilah yang kita minta jauh di neraka sana. Kena ingat. Jangan kita pergi pula kata, kamu tahu tak sakit ni gambaran neraka. Kena siku je, jangan jat pasal. Kita ziarah orang sakit, kita doakan dia sihat. Bagi yang menziarah, kita yang ziarah, kita kena renung, ini sakit, benda yang sangat kita tak nak berlaku di akhirat sana. Ya Allah, sakitnya, ya Allah. Macam inilah kena siksa. Tuan-tuan, sakit di neraka tak sihat-sihat. Dia antara penyakit yang paling kita merisaukan, sakit yang tak ada ubat. Nampak? Sebab tu di hospital, kalau tanya orang semua nak sembuh. Saya bayangkan di neraka, sakit yang tak ada sembuh. Itulah azab. Sakit yang tiada sembuh. Dia bukan kata jenis sakit tu ya. Bukan kata jenis sakit. Sakit semua kalau pergi rumah sakit, kita nak orang sembuh kan? Sihat. Dan di dunia memanglah akan berlaku kesembuhan Allah buat sebab tak sakit tak kekal. Tapi apa yang perlu kita ingat, faham, di neraka sana sakit tak sembuh-sembuh. Nampak? Sebab itu perkara yang paling kita takutkan. Sebab tu dunia, apa yang berlaku di dunia ni sepatutnya gambaran kepada keadaan di akhirat sana. Gembira. Ni bau sikit, ya Allah. Dia sakit ni pula, bukan tengok jenis sakit. Sakit bersalin tadi dia tulis. Itu satu bab. Sakit kepala cukup lah. Tak berapa sakit sangat Ustaz. Tapi sakit ni tak sembuh-sembuh lah Ustaz. Duk pening dia. Itu pun dah pening dah. Lama-lama sakit sungguh. Sakit yang tiada sembuh itulah azab. Tiada sembuh. Sebab tu kalau kita pergi ziarah orang sakit, dia tak nak lain, dia nak sembuh. Itulah nikmat bagi dia. Dan azab bagi pesakit. Jadi kena ingat. Gambaran kecil, betul. Dunia ni gambaran kecil. Kita kena jadikan dunia ni sebagai pengingat kita kepada akhirat sana. Gambaran itu. Gambaran sifatlah sakit, bukan gambaran bentuk ya. Bentuk kita tak boleh gambarkan sebab benda yang tak terlintas di hati. Contoh sakit, dia takkan sama bentuk sakit di sana. Tapi sifat itu kita boleh rasa di sini. Sifat sakit yang ada di dunia, kita boleh nampak, kita boleh rasa nanti. Samalah saniah sakit, dia sakit ni, sakit hati lagi dahsyat sebenarnya.
Sakit hati lagi dahsyat. Malah sakit hati pula memang ke neraka. Sakit fizikal belum tentu. Sebab tu minta jauh. Kita minta jauh daripada azab api neraka ni. Sebab kadang-kadang kita tak pandang. Kita kat dunia kita minta tak nak sakit. Tak ada lagi orang doa nak sakit. Nabi ajar minta sembuh. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Tak ada lagi doa, ya Allah bagi aku sakit. Tak ada. Tapi orang beriman, kalau diberi sakit, dia terima dengan berlapang dada. Itu takdir Allah. Kita minta jauh, tapi bila datang doa minta jauh pada azab neraka, kita tak rasa sangat kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Laju pula tu wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau macam tu, sekejap. Mai kita masuk hospital siap? Buat apa masuk hospital? Tak nak kita sakit. Lah tu laju dah wa qina azabannar. Tak rasa takut pun. Kita ajak ke hospital seriau dah. Ini hari ada masa lapang lah, kata. Nak pergi mana wah? Kita jalan-jalan ke hospital macam mana? Saya pula. Yelah saja. Jalan-jalan ke hospital. Tak nak. Semua orang tak nak sakit. Tapi, bila azab benar, biasa je. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak relate kan. Sekarang kita relate kan. Cuma kita genung. Sakit dunia ni sengsara. Susah kita sakit kat dunia. Bukan benda senang. Betul macam sekarang pandemik COVID. Walaupun kita tak kena sakit, insya-Allah, secara direct. Tapi Malaysia sakit total. Dunia sakit total. Apa boleh kita buat? Terhalang-halang pergerakan kita. Nikmat semakin menguncup tuan-tuan. Bila sakit hilang nikmat Allah tarik. Nikmat makan tak ada, tengok macam kena COVID. Semoga Allah rahmati, cucu rahmat kepada roh-roh yang Allah panggil kembali melalui COVID. InsyaAllah. Allah ampunkan, Allah firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baik. Bila Allah uji COVID ni tuan, tengok apa Allah tarik. Nikmat apa Allah tarik? Nikmat rasa. Tuan, saya cakap 6 tahun lepas dan dia bertambah. Kalau kata, bila saya tengok simptom COVID ni, saya boleh cakap saya dah kena COVID dulu. Sebab simptom nikmat tu dah tarik. Nikmat rasa hilang. Nikmat deria ni hilang. Tak ada selera, tak boleh nak makan, bernapas susah. Makan, tak tahu nak makan, tak ada rasa. Jangan main-main. Jadi kita tak nak sakit ni. Sebab nikmat dunia tak Allah tarik. Tapi kalau kena terima. Tak ada rasa. Inilah berlaku pada yang COVID. Tak ada rasa. Sistem rasa sebab nafas. Cuma di sini kita boleh nampak nikmat sedap duduk kat nafas. Bila nafas terganggu, sedap tak ada. Kita tak nampak lagi. Kita nampak sedap kat makan. Kita nampak sedap kat lauk. Dia lupa sedap tu dekat nafas. Allah bagi nafas terganggu, hilang rasa. Hilang rasa. Bukan rasa apa lagi. Zahir batin hilang kan, men. Tenaga batin pun hilang. Jangan ingat tenaga nak makan, tenaga nak bersama pun hilang. Allah tarik. Hati-hati. Sebab itu, sistem yang ada pada sakit ni kita kena renung. Dia renung, ya Allah. Naikkan. Kita naikkan. Kesakitan itu, kita pergi pada sakit yang sungguh sakit. Apa dia? Neraka. Baik. Nikmat. Adakah Ustaz nikmat sakit dunia dah? Allah bagi juga kat dunia nikmat. Tuan-tuan, nikmat dekat dunia ni, kita kena renung kat syurga lebih hebat. Tak salah memegang nikmat dunia, tapi salahnya lupa syurga. Tak salah pegang nikmat dunia. Masalahnya nikmat dunia melupakan nikmat syurga. Sudah pasti bila lupa nikmat syurga, lupalah nikmat ni dari Allah. Sebab kalau ingat nikmat dari Allah, kita akan ingat nikmat yang Allah bagi lebih hebat kat syurga.
Jadi tak adalah kita mengada-ngada bila dapat nikmat kat dunia ni. Dapat nikmat suami, pegang dia. Apa? Tak nak kehilangan abang. Sudah. Allah bagi nikmat suami, bukan suruh takut kehilangan. Allah bagi nikmat suami, suruh tingkatkan keimanan. Allah bagi nikmat isteri, suruh tingkatkan keimanan. Allah bagi nikmat duit, suruh tingkatkan keimanan. Iman apa? Ingat Allah. Dekat dunia aku susah payah nak dapat rumah besar. Kat syurga free. Patutnya rasa gitu. Ini, subhanallah juga. Cantiknya, inilah rumah. My dream house. Dia lupa yang kat syurga tu, mahligai Allah bagi. Duduk rumah dunia sikit, dah tenggelam, dah lupa. Nampak? Inilah nikmat dunia ni, yang menipu ni. Ini nama nikmat dunia menipu. Bukan nikmat dunia menipu tu, penipu yang barang mainan tu. Kita tertipu bahawa ada nikmat. Patutnya dapat dunia, ingat syurga. Dapat dunia, ingat syurga. Ya Allah, mahai. Ini kat dunia pun dah macam ni. Macam manalah kamu kat syurga nanti ya? Abang cannot brain lah. Abang cannot imagine lah betapa kamu cantik kat syurga nanti. Cakap tentang syurga sikit. Ini dah. Mah, kamu nak tahu satu benda? Apa dia, bang? Kamulah satu-satu yang paling cantik kat dunia ni, mah. Abang tak pandang lain lah. Cakap tu cuba cakap betul sikit. Buat membohong kat dunia ni kenapa? Itu pembohong nama. Cuba cakap mana yang benar, mah. Mau kamu tahu tak? Kamu kat syurga ni, kamulah yang cantik sekali. Kat dunia ni memanglah ujian, mah. Itu cantik, sana cantik, sini cantik. Tapi alhamdulillah lah cantik tu duduk pada yang halal. Lagi kamu yang halal untuk abang, kamu lah yang paling cantik. Macam tu. Bukan kamu yang cantik. Halal tu yang menyebabkan kamu tu cantik. Tapi kalau kat syurga mah, abang rasa kamu ni bukan macam ni. Kat syurga bukan macam ni kamu ni. Kita lah sembang bab syurga. Ni sembang bikin bimbang tuan. Sembang benda dunia. Sembang abang janji, abang tak cari lain. Abang janji, abang takkan sakiti perasaan. Abang janji, apa yang janji? Cerita tentang syurga. Naikkan kerisauan itu ke syurga. Abang risau tak jumpa kamu kat syurga nanti. Kat dunia kita dapat nikmat ni, mah. Abang risau kita kehilangan nikmat ni di syurga sana. Baru betul. Baru betul. Baru pick up line panggil. Yang paling abang takut kehilangan adalah kehilangan kamu di syurga. Baru betul ayat dia. Cantik ayat tu. Abang paling takut kehilangan kamu. Abang cuma, apa maknanya tiada kamu di syurga, cik? Tapi dah tentu Allah tu ada. Itu yang paling nikmat ni. Kita nikmat syurga. Macam Nabi Adam AS duduk syurga. Tapi masih lagi cari peneman. Itulah Siti Hawa. Apa maknanya syurga kalau tiada kamu di sisi abang? Ayat tu. Abang cakap biar benar. Awak tak belajar kisah Nabi Adam AS. Kisah Nabi Adam AS tu. Kat syurga dah cuma. Tapi duk termenung tengok syurga tu. Sebab tak ada hawa. Sebab tu keindahan syurga ni. Sebab tu kejadian. Kena faham? Kejadian yang paling indah. Sebenarnya kejadian manusia. Allah buat manusia tu sebaik-baik kejadian. Tapi dengan syarat. Manusia yang kembali kepada Allah. Ada nyatakan sifatnya. Sifat Allah. Mentajalikan sifat Allah. Tu dia. Ni ingat. Ini tidak. Adakah suami tak faham soalan? Ini sepatutnya bincang. Patutnya bang, yang paling saya akan risau kehilangan adalah kehilangan abang di syurga. Ada macam tu. Kita dah penat-penat kat, kita dah seronok kat dunia ni, sekali abang tak ada. Saya rasa tak ada ertinya. Betul. Jadi ini cara kita. Ini cara kita. Sebab itu, kita kena faham. Bab neraka saya contohkan tadi, kita akan cerita neraka ni, ya Allah, takut benar kita. Bab nikmat, Masya Allah, seronoknya. Bila takut dan nikmat ini digandingkan kiri dan kanan,
Kepada siapa kita berharap untuk dapat kedua-dua ni? Allah. Itulah kita akhirnya bergantung harap kepada Allah. Tidak pada Dajjal. Tengok, Dajjal nanti akan datang, syurga ditukar. Neraka jadi syurga. Syurga jadi neraka. Di dunia. Ni Dajjal. Dia akan buat kerja macam tu. Apa dia? Ni lah tuan-tuan. Ni lah masuk dia. Dekat sakit, dekat dunia ni, yang sepatutnya nikmat yang kata yang tidak kekal dijadikan syurga. Dia tukar. Benda yang membawa sakit ni, kamu tak nak sakit kat dunia, kamu kena buat begini-begini. Padahal benda tu membawa masuk ke neraka. Kalau kamu tak nak sakit, kamu kena cari duit. Kalau kamu tak nak sakit, kamu cari harta. Kalau sakit kamu kat dunia ni. Nampak ayat dia. Akhirnya kita berebut cari harta. Kita tinggalkan pencipta. Dajjal kata, syabas. Aku dah berjaya memesongkan umat manusia. Mencari harta kerana tak nak sakit di dunia. Walhal, harta itulah yang menyebabkan dia sakit selama-lamanya di neraka sana apabila harta itu tidak membawa kembali kepada pencipta. Dia tak nak cari pencipta, dia cari harta. Patut kalau sakit, cari Allah. Itu sepatutnya berharap pada Allah. Dia tadi, syurga dan neraka, kita tahu dah, sakit nikmat, dua-dua ni kita tak boleh nak kontrol. Maka apa yang kita kena buat adalah kembali kepada Allah. Tapi iblis tidak, Dajjal tidak. Kamu kalau tak nak sakit kat dunia, kamu cari harta. Kalau kamu tak nak ditipu oleh Dajjal, kamu jangan masuk sistem Dajjal. Padahal kena tipu juga. Dia tengok. Cerdik dia panggil strategi halus dia tu. Strategi halus dia. Ini yang berlaku di akhir zaman, hati-hati. Hati-hati, ini risiko yang sangat bahaya yang menyelinap masuk tanpa sedar. Dia hanya sedar bila disedarkan melalui pengajian-pengajian seperti ini. Khair. InsyaAllah sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala. Begitulah perbincangan kita pada hari ini. Saya kira cukup setakat itu dulu. InsyaAllah. Kita akan sambung perbincangan ini pada siri yang berikutnya. InsyaAllah. Khair. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan dalam bab tajuk kepada perbincangan kita ni, yakni dunia ini. Yakni dunia ni bersifat penipu. Jadi pemudah cara bagi Dajjal melakukan penipuan. Jadi kesimpulan daripada tajuk ini, yang pertama, percayalah seluruh apa yang ada di dunia ini adalah alat untuk Dajjal gunakan untuk menipu kita. Tidak perlu tertipu dengan konspirasi Dajjal. Apa maksud tak perlu tertipu ni? Hal dunia ni dah jadi konspirasi dia dah. Itu jelas. Bermaksud, jangan buang masa nak duduk dengan kajian Dajjal yang tidak berkesudahan. Sebab ada golongan yang duduk sibuk kaji tentang mengenal Dajjal daripada mengenal Allah. Ma'rifatul Dajjal. Daripada ma'rifatullah. Orang yang kenal Allah, sudah pasti dia akan keluar daripada tipu daya Dajjal. Yang kedua, kita kena jelas, jangan sampai kerisauan dunia melupakan keadaan di akhirat sana. Jadi bermaksud apa? Tingkatkan kerisauan kita sehingga risau yang sebenar. Sebab risau ni tak boleh hilang. Ada je risau ni kan. Untuk apa guna risau ni? Allah bagi takut untuk apa? Allah bagi risau untuk apa? Untuk kita kembalikan kepada yang sebenar. Maka kembalikan risau kepada perkara yang sebenar. Risau sungguh-sungguh tentang akhirat sana. Baik, Ustaz, kalau risau kat akhirat, adakah dunia ini dibiarkan? Tidak. Sesiapa yang merisaukan keadaan akhirat dia, sudah pasti dia menjaga dunianya dengan sebaik-baiknya. Itu kena faham. Barang siapa yang merisaukan keadaan akhiratnya, sudah pasti dia akan menjaga dunia ini sebaik-baiknya. Menjaga suruhan Allah lah. Bukan bermaksud risau akhirat tinggal dunia. Salah. Itu perbincangan yang salah. Perbincangan yang sebenar, kalau betul risaukan akhirat, tolong jaga dunia ni dengan suruhan Allah. Susah, jangan sampai kufur. Susah, jaga jangan sampai lupa Allah. Usaha ikhtiar. Tapi bukan hilang keyakinan kepada Allah. Itu sepatutnya. Itu dia jaga dunia ni. Jangan sampai dia lupa akan asal usul dia. Itu cara dia.
Yang seterusnya, dia akan pergunakan dunia ni untuk misi akhirat dia. Dia tidak akan jadikan diri dia dipergunakan oleh dunia. Dia tak akan buat dunia ini pergunakan dia. Dunia jadikan dia sedih, dia pun sedih. Dunia jadikan dia takut, dia pun takut. Dunia takkan boleh perguna kita. Kita pergunakan dunia sungguh-sungguh. Ini kena azam. Ini cara kita takluk dunia. Pergunakan dunia, peralatkan dunia, perhambakan dunia itu, perbudakkan dunia itu. Itu ayat dia. Tapi cakap-cakap begini, kena hilangkan risau dulu. Risau tadi, nombor satu tadi kita cerita. Angkat kerisauan tu paling tinggi. Aku risau tak ada pahala ni. Jadi aku akan gunakan semua hal-hal dunia ni untuk pahala aku. Baru boleh. Kalau risau juga tak ada dunia ni. Isteri tak ada harta ni, risau juga. Sekarang kena cerai kan, apa jadi? Nampak? Orang macam ni, tak boleh bincang ni. Risau juga ni, tak ada duit ni. Macam mana ustaz kita nak bangkit daripada agama? Cerita. Allah. Kadang kita dengar pun. Macam mana tu? Macam mana tu? Kalau kita tak ada dunia ni, macam mana? Risau no. Sekarang ni, bukan suruh kita buang dunia. Angkat dulu risau tu. Aku risau tak ada pahala aku kat dunia ni. Apa saja benda yang ada pada dunia, aku akan pastikan jadi pahala. Baru betul. Baru jelas. Baru jalan tu tidak goyang, tuan-tuan. Aku tak akan sia-siakan peluang atas muka bumi ni. Aku tak mau jadikan dunia ni gelanggang pergaduhan aku. Dunia ni sepatutnya mazra' ataupun ladang pahala aku. Aku tak akan jadikan dunia ni tempat aku berbalah, aku bergaduh, aku tak akan jadikan gelanggang pergaduhan. Sepatutnya. Sebab apa yang bergaduh ni, tuan-tuan? Hal-hal dunia tak ada pahala. Hal akhirat nak gaduh lagi lah? Tidak. Akhirat tidak membawa pergaduhan. Peperangan isu lain. Itu zaman Nabi itu peperangan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Bukan sebab bergaduh tak puas hati. Kita ni bergaduh kadang-kadang sebab tak puas hati. Nak pertahankan diri. Hati-hati. Ini talbisul ilbis. Mempertahankan diri. Jadi, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, biar dihina asal hati bahagia, biar dihina tapi jangan mengundang hina orang. Puan Mah ni kena faham. Jangan mengundang pula. Kadang-kadang kita buat benda yang mengundang orang hina kita. Ingat, Islam bukan untuk dihina. Jadi kita kena jaga perwatakan kita. Kita kena jaga penampilan. Kita kena jaga pemikiran kita supaya tidak dihina. Walaupun akan dihina, tetapi bukan semudah-mudah Islam untuk dihina. Jangan kita berperwatakan lembik dengan agama. Lembik, yelah orang solehah ni, yelah alo, habis. Patutnya, solehah inilah yang menjamin hidup saya. Dia tak ada nak buat macam mana ustaz. Solehah je lah yang senang nak jadi wanita berkejaya susah. Saya ni apa ada, SPM pun tak ada. Saya nak jadi wanita yang seperti iron board, tak ada. Iron board, iron apa. Kan? Iron board. Pasal iron lady kan, ni iron board. Kan? Saya kagumlah dengan mereka-mereka tu ustaz. Tapi saya ni, mereka pun solehah. Dah lah solehah, ada harta pula tu. Saya jealousnya tengok mereka. Itu mengundang hina lah tu. Mengundang dihina lah. Yelah ustaz, ikut je lah suami nak apa. Yelah, kita ni orang perempuan. Syurga bawa tapak kaki suami. Dia punya statement tu, macam bodoh dia dengar. Saya cukup pantang dengar macam tu. Macam satu tawaran yang, yelah, kita ni isteri, kena ikut cakap suami. Suami mana kita diam je lah. Dia mula lah, entah. Tak lah ustaz, saya tak ada peluang ustaz. Nak bahagiakan suami saya macam orang lain tu. Jadi, suami marah, saya diam je lah. Ini semua mengundang hina. Patutnya saya bersyukur ustaz. Saya diberi peluang untuk berkhidmat dengan suami saya. Itulah seorang lelaki yang diberikan mandat yang besar di sisi Allah. Umpama berkhidmat dengan Tuanku Agung. Saya sangat berbesar hati saya dapat berkhidmat dengan suami saya. Patutnya bila interview, puan buat apa? Puan tak kerja ke? Yelah, dah dapat kerja nak macam mana?
dah tak dapat kerja. Dia tak tahu melayan suami itu kerja utama atas muka bumi ni. Patutnya melahirkan rasa syukur, bangga dengan servis itu. Kerja apa sekarang? Saya jaga yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong? Macam mana kerja tu? Itulah. Semua orang boleh jaga. Jagalah Agong masing-masing. Apa? Suami? Itulah yang di-Pertuan Agong kamu. Tapi kita je tak nampak benda tu. Ni hati-hati. Itu semua mengundang kepada orang pandang remeh dan lekeh kerja-kerja agama. Yelah, saya mengajar. Saya nak masuk sains tak dapat. Sains budak-budak pandai. Jadi, yang kelas agama ni senang sikit. Tak perlu tengok admit. Tak perlu tengok admit. Admit tak ada apa, fizik, kimia, biologi. Nak teringin juga nak jadi. Teringin juga. Tak habis agama. Patutnya, saya dah belajar semua tu. Tapi, mudah bagi nak belajar lagi susah. Apa dia? Mengajar akidah. Belajar akidah. Akidah ni susah betul. Kena lulus admit. Kena lulus admit? Ya. Tu combine tu. Itulah sekolah samtas. Kita belajar upgrade. Tapi kita kena faham. Saya fahamkan. Maksud, akhirat ni lebih tinggi pada dunia. Kena buat macam tu. Bukan dah tak dapat dunia. Ini semua kesimpulan yang mesti kita garapkan. Supaya lepas ni, jangan jadikan dunia ni sebagai peluang untuk Dajjal gunakan untuk kita ditipu oleh Dajjal. Itu dia. Sebab itu kita kena fokuskan kepada dunia, hal-hal dia. Dan sebenarnya bila kita berjaya menguasai hal ehwal keduniaan ini, maka kita akan insya-Allah kita akan dihindarkan daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah. Baik. Jadi itu dia. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita berjumpa pada sesi yang berikutnya pada malam ni, bual bicara santai kita. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Paksa rela pula belajar agama, aduhai. Ya. Kadang kita buat agama ni subjek pilihan. Hati-hati. Sebab tu saya tengok pendidikan sekarang ni kan, COVID Allah uji kan. Jangan. Kadang-kadang itu antara sebab juga saya tengok. Sebab saya pun ada sekolah, saya mengajar. Sebab saya melihat kadang-kadang kita ni double standard pada pendidikan. Agama ni jadi bukan mainstream. Bukan subjek yang penting. Subjek pilihan. Bila agama jadi pilihan, tengoklah sekarang Allah uji macam mana. Jadi, kena sedar baliklah. Agama bukan pilihan. Agama itu keutamaan. Malah agamalah yang memegang semua perkara kehidupan ini. Cuma kitalah kena yang meletakkan agama tu bagaimana corak pandang dia. Corak pandang dia. Saya bersyukur Alhamdulillah Allah perjalankan saya dalam keadaan begini. Sekolah agama dan masuk sains pula tu. Dan kita sambung pula. Kemudian saya melihat sendiri betapa besarnya nilai agama tu. Bukan kerana saya tak dapat masuk sains ke apa, dapat. Kita sambung. Tapi kita bila dalam belajar tu, Allah bukakan lagi hebatnya agama tu. Maka kita mendalami agama itu lebih dalam dengan kefahaman yang sebenar. Bukan sebab dah tak layak masuk. Dah tak layak masuk, baru pilih agama. Ini layak masuk ni. Kelayakan masuk dunia. Tapi kita lihat agama tu lebih dahsyat ni. Maka kita divert. Daripada sini bina bangunan, sini bina kehidupan. Sini bina kehidupan, kita duk faham kehidupan tu balik kepada Allah. Allahu Akbar. Arkitek seni bina itu lebih besar kepada kehidupan, bukan bangunan. Bangunan kecil. Seni bina bangunan kecil. Tapi kehidupan tu melibatkan seluruh perkara. Jadi, Alhamdulillah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Sebab tu apa yang kita gabungkan saya, yang sekolah yang saya Allah takdirkan berikan ni, saya nak gabungkan tu. Saya tak nak pelajar nampak terpisah. Akademik lain, agama lain. Walhal itu perkara yang tidak terpisah sebenarnya. InsyaAllah. Khair. Moga-moga Allah rahmati kami semua insyaAllah. Moga Allah rahmati kita semua. Ampun maaf di atas segala kesilapan, kekurangan kata, tersalah bahasa. Moga-moga Allah rahmati kita insyaAllah.
Sehingga kita bertemu pada siri yang berikutnya, insya-Allah. Alhamdulillah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.